ceritalah mereka yang terkurung, yang hilang pekerjaan. Sebagaimana yang saya pergi ke Langkawi, saudara. Orang Langkawi tidak ada maaf bagimu, bukan hanya pada Dr. Mahathir, tapi juga kepada Perikatan Nasional. Sebab kesan daripada tindakan Tan Sri Muhyiddin mengumumkan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, industri hotel, industri pelancongan di Langkawi lumpuh selumpuh-lumpuhnya. Malahan, bila saya berjumpa dengan warga di Langkawi, saya jangan lupa saya pergi ke Langkawi, mereka menyatakan selama 2 tahun kebelakangan, selepas saja usai PKP, pun masih lagi susah untuk memperbaiki ekonomi mereka yang sudah pun seolah hilang pekerjaan. Saya bersimpati dengan warga Langkawi. Sebab itu tidak mungkin warga Langkawi akan bersetuju untuk memilih calon daripada Perikatan Nasional. Jauh sekali untuk memilih Parti Pejuang. Jadi harapan yang ada sekarang ini tentulah kepada UMNO Barisan Nasional. Itu dapatan saya bila saya turun selama 2 hari saya berada di Langkawi. Begitu juga saya pergi ke Maran di Pahang. Walaupun isteri pada calon yang menyertai Perikatan Nasional, Datuk Ismail, dia bila dia mengambil keputusan bertanding atas tiket Parti Perikatan Nasional, rakyat Maran marah. Kerana ini juga merupakan pengkhianatan terhadap Parti UMNO. Saudara Muttalib, Ismail Muttalib, isterinya pula menyokong. Bila dia sokong, tentulah parti akan mengambil tindakan disiplin. Akhirnya digantung jawatan sebagai ketua wanita. Takkan nak marah pada parti. Ini saya perlu jelaskan, saudara. Dan sehingga saat ini, saudara, bahawa sehinggalah besok nampak agaknya Barisan Nasional dijangka akan berjaya untuk membentuk kerajaan PRU 15 selesai nanti. Ya, saudara, dalam keadaan begini, dapatan saya banyaklah mengatakan bahawa kedudukan parti-parti yang bertanding, Parti Pejuang, misalnya minta maaf, besar kemungkinan ramai calon-calonnya akan hilang deposit. Begitu juga dengan Parti Muda. Macam contohnya di Tanjung Karang tadi. Calon yang diturunkan oleh Parti Muda, dia bukan orang Tanjung Karang. Dia datang daripada Kedah. Yang tidak bermustahil, tidak tinggal, menetap di Tanjung Karang. Macam mana kamu nak menyantuni rakyat Tanjung Karang? Itu yang saya katakan, Datuk Habibah mempunyai peluang lebih cerah untuk menang dalam pilihan raya kali ini. Begitu juga macam di Bagan Datuk. Calon yang bertanding, mereka bukan anak Bagan Datuk. Taufik, anak Tun Datuk Ismail, orang Kuala Lumpur, orang Johor. Saudara, begitu juga saudara Samsul Iskandar. Dia menang di Melaka, bertanding di sini. Kalau dia menang, apa dia boleh buat nanti untuk rakyat di Bagan Datuk? Begitu juga calon-calon yang lain. Ada yang datang daripada Kedah. Jadi keadaan begini membuatkan saya kata bahawa mereka menurunkan calon yang salah tempat. Tambah-tambah lagi datang bertanding di Bagan Datuk. Kubu Datuk Zahid Hamidi. Saya berjumpa dengan, boleh katakan, hampir keseluruhan kawasan desa, kawasan pedalaman. Saya berwawancara, ada juga produk-produk di Bagan Datuk ini yang elok kita ketengahkan. Saya tengok macam perusahaan saudara Pak Jahid, dia buat perusahaan ini ternakan lobster. Saudara boleh lihat dalam Facebook saya. Artinya mereka berterima kasih pada wakil rakyat Datuk Zahid Hamidi yang melaksanakan tugas dengan baik. Begitu juga saya berjumpa dengan semalam, petang semalam saya jumpa dengan saudara Syahril. Anak Bagan Datuk yang merantau selama 20 tahun, duduk di Kuala Lumpur, balik ke Bagan Datuk ini, dibantu oleh Datuk Sri Zahid untuk memulakan perniagaannya dalam bidang mereka cipta ataupun melahirkan produk-produk berdasarkan pada seni kraft tangan, iaitu kraft tani. Begitu juga dengan pengusaha yang saya tengok semalam yang cacat, kesan daripada sakit kecil manis, akhirnya kakinya dipotong, dan beliau mengusahakan minyak kelapa dara juga di Bagan Datuk. Jadi saya interview lah, bertanya produknya dan sebagainya, dan mereka rata-rata mengatakan bagi kami tak ada orang lain, pemimpin kami Datuk Zahid Hamidi. Jadi macam mana yang orang katakan Datuk Zahid Hamidi boleh kalah di Bagan Datuk? Saya tak nampak, saudara. Bolehkah saya berjumpa pembuat roti canai, kedai kopi, yang buat kek, yang membuat coklat. Rupanya di Bagan Datuk ni banyak produk. Artinya sebagai bukan hanya sebagai Presiden UMNO,
Tapi sebagai anak Bagan Datuk, beliau telah pun melaksanakan banyak bantuan untuk rakyat yang dipimpin olehnya. Saudara ni Ijam ditambah bila sampai pemilihan UMNO, lagi perang besar. Itu soal kemudian lah saudara. Saya harus memberi pencerahan dalam tempoh 48 jam dari sekarang ini. Saudara, kita akan menghadapi pilihan raya. Besok jam 10 malam, saya akan bersama dengan saudara Isham Jalil dari Shah Alam untuk kita tahu perkembangannya. Saudara, dan bagi saya lah, saya melihat terus terang, sebenarnya saya berhasrat untuk memberi pencerahan tentang calon-calon yang bertanding, berapa ramai kawasan-kawasan yang boleh dimenangi dan sebagainya, berdasarkan pada data-data yang ada. Tapi sebagaimana saya katakan, masa sentiasa mencemburui kita. Saya melihat sebenarnya sekarang ni bahawa dalam keadaan begini, Parti Pejuang, Perikatan Nasional dah boleh angkat bendera putih lah. Sebab dapatan saya sehingga saat ini, ya saudara, walaupun Pakatan Harapan begitu confident, begitu yakin, sebab kadang-kadang bila overconfident, tergelecik tengah jalan. Jangan lupa saudara, apa yang berlaku sekarang, dapatan saya bahawa berlaku kerunsingan yang teramat sangat di kalangan pimpinan Parti Pakatan Harapan. Besar kemungkinan mereka tidak dapat mencapai apa yang diharapkan. Meskipun dari segi waktu ceramah politik orang ramai yang datang, belum pasti mereka boleh mendengar ataupun mengikut cadangan supaya memberi peluang pada mereka untuk diangkat sebagai calon ahli parlimen. Kerana rakyat pun semakin bosan mendengar lain tak ada cacian maki hamun, perompak penyamun. Rakyat yang tak tahu apa nak buat. Berbeza dengan saya melihat di tempat-tempat di mana UMNO bertanding, rakyat dihidangkan dengan hala cara apa yang akan dilakukan andainya UMNO Barisan Nasional berjaya ataupun diberi kepercayaan oleh rakyat untuk memimpin mereka. Bagaimana pada manifesto UMNO Barisan Nasional itu padu. Saudara, antaranya saya tengok nak memberikan komputer riba untuk anak-anak sekolah supaya sistem pelajaran anak-anak dapat menggunakan komputer riba, dan jaminan dalam tempoh 18 bulan akan sistem pencawang internet akan sampai ke seluruh pelosok tanah air. Itu benda yang boleh dibuat, dan perancangannya ada dan peruntukannya pun dah ada. Sebab itu walaupun dengan keyakinan yang melampau Pakatan Harapan, saya terus terang saya katakan saudara, saat ini saya masih melihat bahawa Barisan Nasional boleh mendapat sekitar 136 kursi. Bukan cakap besar saudara. Tok Mat pun kata 112, orang ni kata 114, Syabri Cik kata lebih daripada 114. Mereka bercakap berdasarkan kepada dapatan bila berjumpa dengan rakyat, sambutan terhadap calon-calon yang bertanding. Kalau datang orang UMNO ni nampak kemesraan. Yang penting bukan sokongan, reformasi, bukan. Yang penting rakyat menyantuni. Saya melihat, saya terus terang saya katakan, banyak ramalan sekarang ni yang mereka lakukan sudah mula meleset. Tapi sekali lagi saya nak ulangi saudara. Saudara boleh buat nota. Di Perlis, UMNO Barisan Nasional bakal memenangi 2 kursi, iaitu di Arau dan juga di Padang Besar. Sementara di Kanga masih lagi dalam keadaan kelabu. Kalaulah disantuni dengan baik, teman saya saudara Makno, dia tinggal di Arau, di Kanga. Bila saya hubungi dia kata tak ada masalah. Rakyat di kawasan Kanga ni sedang menunggu untuk memberi pilihan kepada UMNO Barisan Nasional. Itu kata beliau yang saya hubungi. Begitu juga di Kedah. Kabarnya di Kedah memanglah saya sendiri turun di Langkawi. Besar kemungkinan Dato' Amir Shah boleh mencapai kejayaan. Begitu juga di Jerlun. Nampak gayanya Mukris semakin malap sinarnya di Jerlun. Walaupun beliau menjadi menteri besar sebanyak 2 kali. Tetapi rakyat di Jerlun lebih senang, lebih tenang, lebih yakin dengan calon yang diturunkan oleh UMNO Barisan Nasional. Begitu juga kawasan seperti di Baling, di Jerai, di kawasan Datuk Mahathir Khalid. Jadi ada dapat 6 saya melihat. 2 kawasan dalam keadaan kelabu.
Kalau itu berlaku, kalau 2 dapat, mana di Kedah ada 8 kursi untuk UMNO. Di Pulau Pinang, jangan kita cakap besar. Begitulah sebanyak 15 ke 16 kursi parlimen. UMNO cuma dapat lebih sekitar antara 2 ke 3 kursi. Itu kursi tradisi. Kepala Batas, Gelugu dan juga mungkin di balik pulau. Di Perak, saya nampak bahawa pergerakan semakin bersemarak untuk calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional. Sebagai contoh, sebagaimana saya katakan tadi, di Pasir Salak, macam mana pula anak yang bertanding, mak tak restu. Apabila saudara Omar bertanding atas Nek Omar bertanding atas tiket Parti Harapan. Ibu dia kata kalau bertanding atas tiket PAS bolehlah tahan. Sedangkan Pakatan Harapan tidak sealiran dengan Parti PAS yang berada dalam Perikatan Nasional. Restu ibu itu penting. Kalau ibu tak bersetuju, ini masalah. Saya yakin begitu, saudara. Takdir ilahi, ibumu. Baginda Rasulullah SAW sentiasa mengingatkan kita, jangan kita menyanggah ibu kita. Jadi saya melihat, walaupun saudara Hazimin Mokhtar dia kata BN tumbang. Tumbang di mana? Wallahu a'lam bisawab. Saya cakap terus terang, ada beberapa kawasan macam di Pulau Pinang, cuma 3 je UMNO Barisan Nasional boleh menang. Daripada yang lain, begitu juga di Perak, ada 14, sedangkan kursi ada lagi lebih. Kemudian di Selangor, saya melihat di Selangor perkembangan cukup memberansangkan. Perjalanan saya melihat di Kuala Langat, di Ulu Langat khususnya, begitu juga di Tanjung Karang. Tadi saya pergi di Sabak Bernam, di Sungai Besar, Ulu Langat, Datuk Juan Najis, begitu hebat perancangannya. Dan dapatan saya kena perpecahan berlaku antara Amiruddin yang mewakili Parti Keadilan menentang Azmin Ali yang sedang dikeronyok hebat oleh orang-orang ataupun wakil-wakil dari Pakatan Harapan. Maka dengan ini memberi ruang kepada Datuk Megat Iskandar Zulkarnain untuk menang. Dapatan saya begitu saja, saudara. Belum lagi kita nak tengok undi, kita tengoklah nanti. Tetapi kesan daripada perbalahan. Sebab itu saya katakan di Selangor ada 6 kursi untuk UMNO Barisan Nasional, 4 kursi kelabu. Di wilayah persekutuan tak cakap lebih. Walaupun dapatan saya mengatakan insya-Allah Lembah Pantai boleh menang, di kawasan Setiawangsa boleh menang, tapi saya masih berpegang pada 3 kursi yang dipegang oleh UMNO insya-Allah boleh menang, iaitu kursi di Setiawangsa. Ini kerana saya melihat begitulah berusahanya Khalid Samad cuba menyantuni rakyat di sekitar Kampung Baru. Orang buat tak tahu je, dan mereka lebih memilih pada Datuk Johari Gani. Ya saudara, begitu juga di Putrajaya. Putrajaya ni mana rumah yang tak disantuni oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Adnan. Begitu juga di kawasan Labuan. Jadi kalau 3 kawasan campur dengan 2 dah jadi 5. Bagaimanapun saya kata 3 sajalah. Ini saya lebih suka kira yang paling bawah sekali. Kemudian di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan insya-Allah ada 4 kursi itu memang kursi tradisi lah. Rembau, Tanpin, Kuala Pilah, Jelebu, ada satu lagi tu jadi 5 kursi, tapi saya kata 4. Terus banyak 4 dah. Ada 2 lagi insya-Allah boleh menang. Kalau itu berlaku 4 campur 2 6. Itu di Negeri Sembilan. Di Semban memanglah tempat itu kekuatan pada Sisa Agung kepada parti DAP. Begitu juga macam di Port Dickson. Kita tak mau kira lah itu. Biarlah, tak mungkinlah Ketua Menteri. Tapi bila saya berjumpa atau menghubungi Saudara Faizal, Ketua UMNO bahagian Port Dickson, dia kata ruang untuk MIC menang ada di Port Dickson. Itu kata dia. Pun saya tak boleh letakkan 100%, saya kata ini 50-50. Ya, itu di Negeri Sembilan. Kemudian di Johor. Johor, Yang Amat Menteri Besar dia kata 20. Tapi saya melihat perkembangan terbaru. Dulu saya katakan antara 16 ke 18. Tapi hari ini bila saya menghubungi teman-teman saya, sama ada di Mersing, Kota Tinggi, di Keluang, saya nampak bahawa besar kemungkinan Johor akan menyumbang sejumlah 19 kursi. Di Pahang 14. Di Terengganu ada 3. 3 ni tentulah kawasan Kemaman, kawasan Ulu Terengganu, kawasan Stew. 3 ni dia punya base yang saya ada. Tapi besar kemungkinan
2 lagi boleh dapat pada UMNO Barisan Nasional. Tempat yang ditanding oleh Takiri di Terengganu. Kemudian begitu juga di Kelantan. Saya memberi 4 saja. Termasuklah kawasan Macang. Memang begitu juga. Nampak gayanya Puteri UMNO di Ketereh insya-Allah boleh menang. Setara. Dan bagaimana juga di Tumpat. Paklah dia bertanding dulu ada tiket PAS, tapi bila tidak singkirkan maka dia menentang usaha-usaha untuk memansuhkan ataupun membubarkan Muafakat Nasional. Dia mahu diwujudkan Muafakat Nasional. Ahli-ahli akar umbi PAS khususnya mahu Muafakat Nasional disantuni. Sebab itu bila dia berusaha berjuang untuk Muafakat Nasional, dia ditolak katanya. Jadi bertanding atas tiket Barisan Nasional. Tumpat insya-Allah boleh menang. Dan dapatan saya di Gua Musang tak saya ceritalah saudara. Bertambah kali ini yang Muhammad Tengku Razali bakal menang besar. Di mana-mana beliau berada, rakyat memberi sokongan. Sebab itu saya katakan, sebagai pemimpin kalau kamu berjasa dengan rakyat, tetap kamu akan disayangi oleh rakyat. Bila sampai masanya kamu menghadiri sesi temu duga dengan rakyat, maka rakyat akan meluluskan kamu untuk menjadi calon ahli parlimen. Itu gambarannya. Jadi saudara, dalam keadaan begini saya melihat UMNO Barisan Nasional boleh membentuk kerajaan insya-Allah pada 19 ataupun 20 hari bulan, lebih kurang 48 jam dari sekarang. Mudah-mudahan. Tapi saya tak nak cakap besar. Jangan kita mendahului kuasa Allah SWT. Jangan kita mendahului kuasa Duli Yang Maha Tuan Agong. Siapa yang nak cari yang akan dilantik sebagai Perdana Menteri, itu kita biarkanlah tuanku memikirkannya. Dan siapa yang rakyat nak pilih, sejauh mana benar kenyataan saya ini, juga ketentuan Allah berdasarkan kepada qada dan qadar. Jangan lupa takdir Allah. Kalau takdirnya Allah mengatakan pilihan raya 2022 ini, pilihan raya yang ke-15, akan kejayaannya dimenangi oleh UMNO Barisan Nasional, buat macam mana pun, pasti UMNO Barisan Nasional akan direstui dan bakal menjadi kerajaan. Jangan kita mendahului kerja Allah SWT. Kita cuma boleh meramalkan. Kadang-kadang melihat hujan dan melihat awan di langit, gelap gelita, belum pasti hujan saudara. Sebab itu saya bagi tahu pada teman-teman dalam Parti Harapan, Parti Keadilan, dalam ramai orang tu seperti melihat di langit awan gelap, tapi belum pasti hujan yang turun. Itu besok jangan lupa saudara, saya bersama dengan Syam Jalil untuk kita membicarakan soal tentang di Shah Alam. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.